Apakah Islam sudah menjadi terlalu ritual sehingga menakutkan sekian orang dan tidak jadi popular sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa APEC tidak solat tarawih berjemaah? Kenapa Rasulullah SAW tidak solat tarawih berjemaah? Jadi ada hadis yang masyhur yang peliknya ia menjadi satu hadis yang masyhur yang semua dah kenali tetapi tidak dituruti, iaitu pada Ramadan pertama para sahabat mendapati Nabi Muhammad SAW solat 8 rakaat sunat selepas Isyak. Dan malam keduanya mulalah makmun terbentuk di belakangnya, ya, kerana orang nak ikut Nabi. Tapi malam ketiganya, kalau tak silap saya, menurut hadis itu, Nabi pula menghilangkan diri. Lepas tu orang pun bertanya Nabi, kenapa? Dan Nabi jawab, dia takut dia akan dijadikan wajib. Ya. Jadi hari ini kita dapati kita solat tarawih merata wajib, hampir seolah wajib, melanggar dengan saranan Nabi di kebanyakan masjid di Malaysia terutamanya, ya. Dan 20 rakaat, dan menurut kajian APEC 20 rakaat itu timbul zaman Saidina Umar, iaitu khalifah kedua, nama Umar Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu khalifah kedua selepas Nabi Muhammad wafat, ya, selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi persoalannya timbul, bukan saja ini, tapi APEC dapati mazhab hari ini atau mazhab Syafi'i hari ini yang bukannya daripada Imam Syafi'i. Bahawa Imam Syafi'i tidak tulis apa-apa atau risalahnya hilang, tetapi ditulis semula, dan risalahnya dituju sebagai satu balasan surat kepada satu permohonan daripada orang. Ini kaedah fiqh masa itu. Adapun imam-imam lain, ya, melarang untuk ditulis kerana ketetapan mereka atau fatwa mereka hanya untuk waktu ketika itu saja. Itu sebab kita sentiasa ada hakim, sentiasa ada saksi, sentiasa rujuk semula dalam apa jua kes, dia kes ke kes. Tapi hari ini kita dapati mazhab Syafi'i hasil penulisan banyak pendeta, banyak ulama yang dipengaruhi oleh khalifah masing-masing, dipengaruhi oleh pemimpin masing-masing untuk berat pada satu amalan yang saya dapati terlalu ritualistik, terlalu membebankan, menakutkan orang ramai untuk bermeluk Islam, dan hanya mengikat orang yang sudah lama lahir keturunan Islam. Jadi kita tengok Islam hari ini tidak lagi fitrah, tidak lagi asli. Ya. Ini mungkin kenyataan APEC yang kontroversi, paling kontroversi sejak APEC menyatakan tidak ada sihir dalam Islam. APEC mengkaji ini daripada sudut pandangan orang yang memeluk Islam, memasuki Islam. Dan banyak perkara, hampir 99% dalam Islam terpaksa APEC menolak atau menyoal. Walaupun dalam solat, contoh masbuk, cara masbuk kita hari ini lain daripada apa yang APEC belajar. Bukan sentuh belakang gitu dan atau diamalkan zaman Nabi. Cara kita solat tangan lurus zaman Madinah dan diikuti sekarang sampai golongan Syiah lah. Tetapi memegang ini menurut Mufti Abu Lail mula zaman Muawiyah untuk membezakan antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Dan sengketa-sengketa itu mempengaruhi, dan macam Mao Zedong kata, agama menjadi dadah untuk masyarakat umum. It's a drug, it's an opium. Tapi APEC nak tambah, tak tepat. APEC nak tambah bahawa agama ritualistik. Agama sebenarnya agama fitrah, adinu fitrah. Dia menggalakkan manusia keluar. Saya baca tadi surah Muzammil, ya. Bangunlah sebahagian daripada malam untuk apa tu? Untuk berjaga
untuk merapati Allah, tapi ditafsir sebagai solat tahajud. Ya, ditambah perkara tahajud tidak ada dalam surah Muzammil. Ya, as-solu, Buya Syakur mentafsirkan as-solu ialah untuk berhubung bukan saja dengan Allah, dengan manusia. Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu tegur menunggu, tapi dia jadi ritual. Kita bagi salam, tak ada orang jawab. Ya, wajib jawab kan di masjid. Sepatut tegur menunggu. Raja pun duduk saf yang sama di belakang kalau datang lambat. Ini maksud saya bila datang Islam, waduh, begitu ideal, begitu cantik, begitu sempurna. Saya bagi contoh lagi, akad nikah. Akad nikah dalam Islam sebenarnya terlalu mudah. Terlalu mudah. Kita dengar kisah Umar Khayyam. Umar Khayyam yang bermusafir. Saya sungguh nak contoh Umar Khayyam. Dia pergi haji dengan keluarganya, tapi dia tak balik dengan keluarganya. Selepas haji, dia tanya, dia betul-betul amalkan apa yang Islam mahu. Dia tanya dengan orang-orang yang haji pergi sana, pergi Mekah, kerana seluruh umat datang. Dari barat dan timur, utara dan selatan, dari Afrika Selatan, dari Eropah di utara, dari timur, dari China, dari barat, dari Spanyol dan sebagainya. Dia tegur menegur. Dan dia dapati hujas lain. Oh, dari mana? Oh, dari Iskandaria. Dari mana? Dari Damas, dari Syams. Menarik. Jadi dia ikut mereka balik. Dia pergi dari pelabuhan ke pelabuhan, bandar ke bandar. Dia buat pekerjaan-pekerjaan dan dia ada ilmu. Jadi lantik sebagai seorang pegawai, jadi penasihat dari segi agama, dan dia mengawini. Ya, itulah yang minat, dan ramai kita sebenarnya minat lakukan. Islam tak berat masa itu. Ya, kerana ritual ini menghalang kita dari hidup yang fitrah. Kita tengok seluruh Quran. Kalau kita tengok, dan dia merujuk kepada takwa itu bukan ritual. Takwa ini dalam hati. Tetapi hari ini diritualkan oleh pendeta, ditambah-tambah, sehingga akad nikah itu, mungkin saya terkejut, tapi Alhamdulillah saya belajar akad calon lelaki jawabnya, boleh sekurang-kurangnya saya terima nikahnya cukup. Saya terima. Ya. Saya nikahkan kau dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian-sekian. Jadi sekarang kita jawab, dia kena jawab dengan 2 saksi. Mana datang 2 saksi? Okeylah, tak apalah. 2 saksi itu datang, kena dengar dia punya ucapan itu, dengan lafaz wanita itu. Penting sangat ke? Seolah bila kau tak lafaz tak betul, Allah akan catat, malaikat akan catat sebagai engkau tak bernikah dengan sempurna. Telinga manusia menjadi hukum, menjadi saksi, bukan Allah lagi. Allah menyatakan untuk saksi untuk fitnah. Bila fitnah, mana 2 saksi? Kerana nak adili antara manusia. Nikah ini, dengan Allah kamu kontrak. Kerana kamu boleh cerai, kamu boleh berlaku curang. Ini yu'minu billah wa yu'minu bil akhir. Tapi yu'minu dengan akhirat tak jadi satu unsur penting dalam Islam. Kita semua perhati syariah saja. Patuh syariah. Tapi hati itu dia tahu, dia tidak beriman kepada Allah. Bila dia jual beli, dia menzalimi orang lain. Bila dia jual beli, dia nak ambil riba. Bank Islam terutamanya. Bank Islam saya panggil. Kerana mencemari nama Islam itu sebut dia nama Bank Islam. Saya tak boleh terima panggil ini Bank Islam. Jijik, hina, munafik. Haram atas haram. Saya panggil dia Bank Islam. Maaf saya pinjam dari orang Kelantan ya. Maaf ya. Saya bantu orang Kelantan. Ambo tak royak bunyi niat gitu. Tapi saya mesti menyatakan di bulan yang mulia ni, Ramadan Al-Mubarak Al-Karim ini. Benda yang benar mesti nyatakan yang benar. Dan saya rela untuk diseksa demi kebenaran yang saya nak kembalikan, yang saya nampak dari Islam. Bukan saya seorang saja. Ramai nampak, tapi mereka diam kerana pendeta di atas kata, sesiapa yang soal, seolah kamu menentang Islam, menentang Allah wa Rasul. Ya, ini berlaku pada agama saya dulu, mentega terbang dulu. Padri-padri keliling itu menjadi benteng antara kamu dengan Allah. Sudah mensyirikkan Allah, sudah min dunihi. Ada benteng, ada halangan, ada pihak lain. Dan di akhirat esok akan ditanya, mana pihak-pihak itu yang kamu rujuk? Bisakah mereka memberi kamu petunjuk? Hari ini kita ambil petunjuk dari mereka. Kalau ustaz tak royak, kita tak berani. Umat Islam jadi penakut. Umat Islam paling bawah. Umat Islam paling tak bersatu. Umat Islam paling huru-hara, tak berhaluan. Tak ada hala 7 lagi. Ya, merata masjid tarawih. 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Saya tak ambil bahagian.
saya protes. Ini protes individu. Orang lain mungkin protes kerana dia pergi urusan lain, alasan lain. Saya tak setuju dengan sifat kemunafikan. Solat tak solat, Jumaat dia pergi. Solat tak amalkan, tarawih puasa dia buat. Saya tahu daripada kecil lagi, saya di sekolah lagi, saya ramai kawan orang Melayu, solat dia tak solat. Puasa. Ya? Laku benda-benda yang haram dan maksiat, tapi tambam makan alif bahaya, haram. Ini gambaran yang salah diberikan kepada saya semasa saya kecil. Di hidup kalangan orang Melayu. Dan bila saya akhir balik dan dewasa, umur capai 18, saya dapati Islam apa sebenarnya, saya memeluk Islam. Alhamdulillah. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Saya dapati Islam begitu cantik. Begitu cantik. Begitu sempurna. Begitu mudah. Tapi bila saya belajar fiqh, sifat 20, kepada saya sifat 20 pun datang kemudian, dia datang 170 tahun kemudian. Selepas timbul perdebatan apakah Allah tu qazim ke makhluk. Bahkan sifat Allah pun tak keluar. Kita tengok dalam surah Quran tidak ada perkataan sifat Allah. Dan Quran itu dibaca secara hidup roh. Quranlah syekh kamu. Quranlah mursyid kamu. Quranlah mudaris kamu. Guru kamu. Allah lah wajah depan kamu. Wajatu wajhiyah. Tapi kita buat benteng hijab lagi antara kita dengan Allah. Sepatut kamu sampai kepada Allah. Kamu tafakur di atas alam ini. Jantung dan jiwa raga kamu itu akan meneriak. Subhanaka. Tapi tidak lagi. Dia akan subhanallah, 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 subhanallah. Itu saja. Jangan ganggu saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang biadab saya tengok umat kita. Depan orang, itu biadab. Bila kita depan orang, kita beri perhatian. Seolah dia rapat dengan Allah. Seolah. Ya? Kita kalau baca, Alhamdulillah nasib baik, Quran itu tak diubah. Alhamdulillah banyak lagi hadis-hadis menunjukkan kepada pribadi Nabi sebenarnya. Tapi tidak lagi diikuti. Tak lagi diikuti. Kita akan berat kepada ritual. Pendeta-pendeta akan panggil berat kepada ritual. Saya boleh namakan 1,000, sejuta satu ritual. Tak payah. Saudara pergi cari sendiri. Lihat sendiri. Itu bukan Islam lagi. Hasan al-Basri, tabi'in katakan, Islam sudah masuk buku umat Islam mukmin sudah masuk kubur. Yang orang Islam sebenarnya sudah kubur, sudah mati. Tidak ada generasi ini lagi. Siapa nak kembalikan kepada Islam Medina yang sebenarnya, yang Allah istiakan in antum khairutu ummah, yang tidak ada mazhab. Syekh Sufi saya kata masa itu tidak ada mazhab, tak timbul mazhab. Sunni dan Syiah tak timbul, Sufi pun tak timbul. Syekh Sufi saya kata kesufian pun tak timbul. Orang di Medina itulah tasawuf, itulah fiqh, itulah tauhid. Tidak ada istilah. Hasan Basri kata Islam sudah tinggal nama tanpa realiti. Dia sudah masuk buku. Kita tengok buku banyak. Dan Nabi melarang ada buku selepas Quran. Para sahabat takut ada dicatat lepas Quran. Zaman Sayyidina Osman baru ditulis. Orang bertanya, apa kalau Quran tak tulis, macam mana awak boleh tahu Quran? Tak. Quran akan bersambung hafiz, sahabat, tabi'in, tabi'in ila bi yaumiddin. Akan ada golongan yang selepas golongan yang menghafal dan menghidupkan. Bagaimana tarikat boleh hidup sampai sekarang, saya tanya. Quran itu akan hidup di kalangan manusia, wali-wali Allah, awliya Allah, tak putus-putus sehingga akhir yaumiddin, hari dibangkit, semua orang mati besok. Anda akan bertembung dengan orang macam itu. Bila anda bertembung, akan lihat cahaya pada muka dia. Lihat keistimewaan pada amalan dia. Hari ini kita tidak boleh tengok lagi amalan. Cuba kita cari kalangan umat, pergi Sogo, pergi pergi Jaijasko. Sekarang ada Jaijasko lagi. Plaza ke mall. Kita tengok, bolehkah kita beza orang Islam dan bukan Islam? Tapi kita hanya beza pada pakaian, pada ritual. Tidak. Nabi masa itu tak boleh dibezakan. Sama ada ritual ataupun pada lahiriah. Dia pakai pun sama Abu Lahab dan Abu Hakam, Abu Jahal. Musuh-musuh kan pakaian sama. Jubah.
serban. Dan dikatakan dia orang biasa di pasar. Tak boleh beza. Tapi daripada perbuatannya, amalan dia, kata dia, rahmahnya, belas kasihan dia, Raufur Rahim. Hari ini tidak. Hari ini kita jadi orang yang cukup suka troll orang, menyalahkan orang, menghukum orang. Nampak peha sikit kata haram, nampak rambut sikit kata neraka. Semua ini saya kaji balik, didapati bercanggah dengan Islam sebenarnya. Kalau begitu, sebenarnya dedakan rambut sejak Saloma dan zaman P. Ramlee semua tu, banyak zaman Khalifah, kalau tengok gambar-gambar sebenarnya, lukisan-lukisan sebenarnya, semua masuk neraka lah tu. Hari ini kita sudah ada satu jenis Islam yang, kita tutup semua ni. Yang anak murid kepada Syekh Abdul Qadir saya tu, Syekh Muhammad Fadilun, menulis dalam buku Esotorika. Dia sudah jadi satu batinia, macam Kristian. Dia kata, aku ni suci ni. Tahu tak, Kristian dulu ni macam sekarang Islam. Wanita dia ditutup semua, dipisahkan. Dia pergi ke Jalan Imbi Plaza, ada satu gereja, kalau tak silap saya masih ada dulu, 40 tahun dulu saya lalu Imbi Plaza, Seventh Day Adventist. Ada mazhab bernama Seventh Day Adventist. Merujuk pada Nabi Isa Masih. Walau-walau, pergi Google, di mana wanita itu sebelah kiri, lelaki sebelah kanan dipisahkan. Wanita itu semua tutup. Jaga aurat. Aku suci ni sampai tak kahwin. Hari ini pun sama. Bila saya masuk Islam, dapati digalakkan kahwin mengawini. Orang kan panggil poligami. Saya tak panggil poligami. Pembinaan umat. Ramaikan zuriat. Hari ini dikurangkan. Depopulation dilakukan umat sendiri. Jangan salahkan Dajjal. Kononnya Dajjal. Jangan salahkan kolonnya Illuminati. Golongan yang jahat Illuminati ini sebenarnya di kalangan kita. Yang meninggalkan Islam sebenarnya. Ini yang sedih. Yang saya dapati. Ya. Jadi, saya bukan tujuan buat sesi ini untuk diviralkan macam dulu, lepas itu menjadi fitnah, memfitnah, troll, memisahkan umat. Tidak dilarang dalam satu surah besar Al-Quran, inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudaranya. Jangan kamu cemur antara satu sama lain. Saya tidak mencemur, saya panggil ini pendeta kerana ada ayat mengenai Alkitab berpalsukan agama. Dan Islam itu jelas sangat. Patuh syariah. Kurang antara dua mudarat, amanah pendeposit. Saya sudah menyoalkan ini sejak daripada dulu lagi timbul bank Islam. Jelas sangat. Mengambil benda yang haram, saya anggap macam mengambil satu binatang yang haram, ditukar nama, disembelih dan baca bismillah, atau ambil seorang pelacur, diakad nikah dengan saksi, lepas itu diedahkan. Ya? Atau tak boleh diedarkan, keluarkan fatwa, tak perlu edar kerana pakai kondom. Dan tak mungkin dia hamil kerana usul kepada edah 3 bulan 3 kali haid itu, nak tahu dia itu boleh beranak atau tidak. Itu zuriat kepada suami dia. Tak lain, dia hanya pelacuran yang dilabelkan Islam patuh syariah. Mempermainkan agama. Hari ini, kalangan umat berapa yang kita boleh lihat, atau sendiri rasa diri anda boleh tanya sendiri, topuk dada, tanya iman, apakah kamu yu'minu billah wa yu'minu bil akhir? Apakah kamu pegang Quran untuk membaca tadabbur dalam kepala dan jiwa kamu bila kamu berjalan di dalam masyarakat, di dalam dunia sepanjang masa? Ayat-ayat Quran ni, surat cinta Allah ni seolah ketinggalan. Hanya diratib, ditilawalkan. Ya? Ayat tilawal itu, seorang ustaz beritahu saya, disalah artikan, dilagu-lagukan, bukan maksud ayat tu. Tak masuk logik Allah nak kamu melagu-lagukan, padahal makna itu bukan lagu-lagukan, memberi amaran. In antum ilan nazir. Kamu tidak lain dan tidak bukan memberi amaran. Mana surat janjimu yang kamu tak akan disentuh api neraka. Neraka bagi mereka yang solat, di mana solat mereka itu lalai. Tidak kamu melihat siapa yang dustakan agama. Dia penuh dengan ayat-ayat, bukan menakutkan, menjernihkan ad-din dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia antara kamu bukan warna kulit dan lidah bahasa, tetapi takwa kamu. Sembelihan kamu, darah dan daging kamu sembelih, tak sampai kami, melainkan takwa kamu. Bekalan yang kamu siapkan untuk pergi haji, makanan ke apa ke untuk perjalanan, sebaik-baiknya takwa, kamu tak pergi pun. Allah
melihat itu. Tapi hari ini diritualkan. Ustaz, sahkah begini? Ustaz, sahkah begitu? Saya buat berapa jari ke? Berapa helai rambut ke? Pakai ihram ke? Semua dipentingkan benda ritual yang Allah terang-terang kata dia tak pandang. Allah tak pandang. Allah pandang apa? Tidak dibaca lagi. Bukan saya mendakwa Allah pandang sekian, Allah tak pandang sekian. Baca sendiri. Ini kitab kamu. Saya dahulunya orang asing. Saya bangsa yang separuh menyembah tok pekong. Yang keluarga saya sebenarnya Kristian. Ya? Pergi gereja. Saya pun tak pakai salib. Ya? Tapi saya dah tahu ada satu pencanggahan. Boleh rasa dalam fitrah. Ini bukan ketuhanan. Ini satu ritual. Ini satu pendeta. Akhir bila saya datang berislam baca Quran, baru saya tahu itu ahlu kitab. Dan saya namakan pendeta hari ini menerima upahan sama adalah waris ahlu kitab. Mereka kata ulama warisul anbiya. Bohong tu. Kerana warisul anbiya ada ayat mengenai anbiya. Tidak minta apa-apa balasan. Haram dibayar ceramah dia. Tapi hari ini berlaku. Dan kita pandang satu golongan elit dalam Islam. Syekh Sufi saya memarahi keadaan itu. Dia kata ulama ini musuh utama Islam. Tidak ada elit dalam Islam. Kamulah alim, kamulah fuqaha, kamulah ulama. Kalau ada ulama dalam Islam. Talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam. Merupakan antara hadis sahih pertama yang saya baca bila saya meninggalkan sekolah untuk memasuki tertib belajar Sanawi 3. Belajar fiqh kitab kuning. Hari ini saya dapati Al-Um bukan ditulis oleh Imam Syafi'i. Ditulis oleh pengikut-pengikut selepas itu. Lepas itu ditutup pintu ijtihad. Dimasukkan 2 lagi hukum. Lepas Quran, was sunnah, ada kias, ada ijma'. Saya bagi satu contoh kias. Makan babi. Makan babi itu kias. Iaitu Allah haramkan babi, lepas tu ada ayat disebut di sana, tapi tidak memberatkan kamu. Jadi mereka kias tak memberatkan kamu, maka bolehlah. Ayat tu tak perlu kias. Dan jelas sangat tak memberatkan kamu, tak akan beban kamu. Ujian. Allah kata, kami tak akan menguji kamu lebih daripada kamu boleh beban. Tapi umat hari ini tak percaya. Dia pergi bakar sinun. Ya? Dia pergi lari masuk dalam hutan. Ya? Dia pergi panik merata. Padahal ayat surah Yunus, ayat 62 kata, Inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yazanun. Sesungguhnya orang yang wali-wali Allah, kekasih Allah. Ya? Yang mewakili Allah, awliya. Tidak ada takut dalamnya dan tidak ada bimbang. Jadi, Habib Royak 2 tahun dulu, jangan takut, jangan bimbang. Sabar, saya rujuk pada orang yang pintar. Tapi terus terang orang yang distributkan Quran ini percuma. Duduk di Putrajaya. Di Safdari Mall sebenarnya. Saya tanya dia macam mana hadapi apa ujian ke, hadapi ujian paling besar ke masa tu. Kita dijanjikan akan disisahkan oleh seseorang. Bergelar menteri. Ya, bernama Islam. Nama pun cantik. Cantik. Kebaikan dan kecantikan ad-din. Mau menyusahkan kita. Dia beritahu apa? Sabar. Lalu, apa yang beritahu semua pengikut-pengikut APEC sebagai influencer? Sabar 2 bulan. Kenapa saya sebut 2 bulan? Ada sebabnya itu tak penting. Lepas 2 bulan, masih lagi berkuat kuasa SOP, saya kata sabar lagi 2 bulan. Itu hikmahnya. Tak sempat yang ketiga, dah buka habis. Orang yang dibakar sinum bersama kita yang tak bakar sinum, sama-sama boleh keluar. Ingat tak masa Hari Raya Aidilfitri yang pertama? Walaupun diberi amaran. Tapi saya beritahu, biiznillah, tawakalillah, pergi dengan nama Allah. Pergi dengan janji Allah tak menyusahkan kamu. Ada 2-3 kes orang beritahu saya, Syekh Mohid Kauli telefon saya, dia ditahan di Besut. Dan Syekh Mohid Kauli kata dia berlaku jujur, walaupun keluarga dia divaksin, dia kata saya tidak divaksin. Maaf, bakar sini. Dan pegawai itu kata tak boleh lalu ni ikut arahan, tetapi begini, kamu lalu jalan belakang. Jadi, Syekh Mohid Kauli beritahu saya, orang-orang pihak berkuasa ni, polis ke apa, dia ada belas kes kesian juga. Dia ada ihsan juga. Orang kita sebenarnya baik. Itu berlaku satu pihak. Tapi kita hak Islam ini pula sudah jauh daripada Islam, terlalu ritualistik. Baca selawat-selawat. Baca tasbih ini ada banyak. Dia ikut kononnya hadis-hadis yang kata sebelum orang meninggal, baca ni orang masuk syurga. Bohong tu.
Terpaksa saya cakap bohong demi Allah, demi ayat Allah yang terang menyatakan dalam Malik Yaumiddin sudah menyatakan Nabi pun akan dihisap. Nabi Sulaiman dihisap. Dikatakan selama 500 tahun kerana hafalnya. Tak kisahlah betul ke 500 tahun ke, setahun ke, 5 minit ke. Tapi itu hadis yang masyhur. Nabi Sulaiman terpaksa tunggu 500 tahun masuk syurga. Tak apa. Makna Nabi Sulaiman pun dihisap. Nabi Ibrahim pun semua orang kata masuk syurga tanpa hisap. Tunjuk saya ayatnya daripada surat cinta Allah. Tak apa. Saya bukan jenis Quranis anti hadis atau golongan anti hadis, golongan pro hadis anti Quran. Saya tak niat gitu. Kalau nak tangkap saya atas Tuhan tu, silakan. Tapi saya nafikan, saya berniat untuk memecah belahkan kerana na'udzubillah, saya berlindung dengan Allah kerana Allah melarang memecah belahkan umat. Saya menyuruh umat bersatu dari dulu lagi. Saya tak faham, saya masuk PAS, saya tak serius dengan PAS kerana dia mengkapir dengan UMNO. Saya berdepan dengan Tuan Guru ni Abdul Aziz bab tu, Ustaz Abdul Hadi Awang bab tu, Ustaz Nakai, Ustaz Hassan Syukri, Daing Sanusi, Separuh Dah Arwah. Saya tanya kenapa kita boleh mengkapir kalangan orang UMNO. Ya, kita gunakan alasan dia pakai songkok, dia punya kebangsaan, kita memperjuangkan Islam. Sekarang PAS macam mana sekarang? Orang kecewa dengan PAS sekarang. Tapi tak apa. Saya bukan golongan Khawarij. Tolak ini, tolak itu. Lepas ni kamu ikut mana? Sekarang saya menyuruh kembali kepada surat cinta Allah. Kembali kepada Allah wa Rasul. Dan orang kata, oh Rasul tu hadis. Di sanalah pendeta masuk. Mencipta-ciptakan hadis-hadis. Mengada-adakan hadis. Syekh Imran Hussein pun telah memberikan pendapat dia mengenai Imam Bukhari. Kata berapa ratus ribu dia hafal, 600,000 hadis dalam kepala tanpa ditulis. Dan hanya berapa tahun, dia bahagikan berapa 5 tahun tu, dia bahagikan sehingga setiap hari kamu kena menafsir berapa ribu hadis. Mustahil. Nabi pun tak boleh lakukan, bagaimana Imam Bukhari boleh lakukan. Begitu juga tentang Imam Syafi'i. Diada-adakan cerita dongeng. Sehingga saya nak cari biografi Imam Syafi'i, tak jumpa. Cuba cari biografi Imam Syafi'i, tak ada. Biografi Nabi Muhammad, tak ada. Pada zamannya, tak ada orang mencatat. Dan itulah cara dia. Nabi melarang, sama macam Buddha. Siddhartha Gautama Buddha. Melarang orang menyembah dia. Melarang orang untuk mengambil dia sebagai wakil Tuhan ke pendeta. Tapi akhirnya kita tengok kuih-kuih Buddha. Pergi lawak kuih-kuih Buddha. Patung Buddha lebih besar daripada orangnya. Di Kelantan yang paling besar dalam dunia. Ini berlaku tuan-tuan. Pendek kata, saya bukan nak bagi ceramah orang seronok. Seronok dengar saja. Tetapi tak sampai hakikat bulan mulia ini. Kita tengok Islam terlalu ritual. Ditambah-tambahkan. Bagaimana kalau kita kembali ke zaman Madinah? Zaman Mekah lagi cantik, tapi tak apa zaman Madinah. Khairutul ummah, itu yang paling tinggi. Lepas itu, lebih kurang. Lepas itu lebih kurang. Sampai sekarang amat kurang sekali. Saya dapati, agama itu lebih jauh daripada pusatnya, lebih ritualistik. Agama Kristian. Lebih jauh daripada Timur Tengah. Asal Kristian di mana? Baitul Muqaddis, Nasarah, ya? Bethlehem, Jordan, Sungai Jordan, Nabi Isa. Di Jordan. Lebih jauh Islam itu, pergi sampai kepada Pope, jadi Roman, Vatican City. Pergi kepada Brazil, sampai ada orang bernama Jesus. Orang jumpa saya, Profesor Dr. Jesus. Alamak, nama Jesus. Dan di Timur, di Filipina, you tengok nama mereka, semua nama-nama Kristian. Saya pergi saya duduk di Filipina. Sana semua, bukan saja nama Kristian. Siang malam bertasbih Kristian. Praise the Lord. Oh, Jesus. Oh, saya tak tahu orang Filipina, kawan-kawan saya ke Filipina, jangan salah faham. Kumustakam, Butimanan. Dan di Brazil pula, mereka melakukan adegan salib. Jadi film salib nanti Mel Gibson keluarkan tu akan amat popular. Kerana mereka salibkan diri, betul-betul salib. Macam orang bawa kabadi di Taipusam tu. Dia salib dia nama Jesus. Namakan anak mereka Jesus. Dan mereka nak rasa balik Isa disalib. Makin jauh daripada tempat Jordan Bethlehem tu, makin mereka mengada-adakan ritual. Ya, mereka pun rasa, aku mati bersama dengan Isa ni semua kan. Dan kita pergi Afrika, gereja dibuat daripada emas. Orang dia miskin semua. Tapi ditindas oleh pendeta yang kata, oh kena derma duit, kena derma duit. Mereka dah miskin. Ya? Mereka dalam miskin. Disedut duit mereka
dia sedekah kamu dapat syurga. Sedekah kamu dapat syurga. Tak beza dengan semua agama lain yang saya jumpa. Apa sebenarnya dalam hati mereka saya persoalkan. Tapi saya boleh tengok mereka bawa welfare. Mereka duduk hotel-hotel. Mereka dilayan istimewa. Tidak ada keistimewaan dalam Islam dari segi sosial. Kita boleh tengok dalam saf-saf. Sebenarnya saf-saf itu kita letak kain putih pun Syekh Sufi saya kata bodoh. Atau melarang, maaf. Dia pandang sebagai penghinaan. Apakah umat Islam takkan membentuk garisan yang lurus? Ya? Sehingga perlu diletakkan lain. Sebab luruskan saf. Kita ini bukan lagi rijalullah yang boleh mengisytihad sendiri. Saya kahwinkan kamu. Dulu, Khadijah, isteri Nabi pertama boleh kata, saya lamar kamu. Boleh begitu. Hantar wakil, lamarkan dia. Sekarang, semua dah lembik habis. Sekarang semua dah equal. Apa? Jatuh daripada standard fitrah manusia sebenarnya. Lelaki tidak lagi macam lelaki. Macam Andrew Tate kata, tapi Andrew Tate sudah dipenjarakan. Dia dipenjarakan, Allah akan ganti lagi 10 rijal Allah, 100 rijal Allah. Mudah-mudahan, saya antara suara ke arah itu, kalau saya disenyapkan suara saya, Allah akan gantikan. Itu janji Allah. Setiap kaum, setiap zaman didatangkan seorang pemberi amaran. Ya. Jadi hari ini, kita dalam keadaan kita tak sedar lagi keliling kita. Kita hidup dalam Islam, setiap tahun puasa, setiap tahun pergi masjid, tarawih. Saya tak fakur. Kepada saya, amalan sepatutnya waktu malam ialah daripada 20 rakaat, habis 1 jam kat masjid tu, kita duduk dalam masjid, bertadabbur, bermuzakarah. Bagaimana kembalikan kekuasaan Islam sebenarnya zaman Abbasiyah dulu tu, dengan semua intelektual Islam. Apek pun sebagai seorang intelektual Islam, yang pakar ERP, pakar perkomputeran sains. Kalau Petronas guna perisian yang Apek pakari ini bersama dengan rakyat Malaysia yang cerdik-cerdik bidang IT, boleh buat Muslim punya TikTok sendiri, Islam punya Facebook sendiri, Islam punya internet yang betul-betul tak menjual maklumat macam MySejahtera yang harga 170 juta ringgit, yang kalau bagi Apek 2 juta ringgit, Apek kembalikan itu 2 juta ringgit. Ini janji saya, bukan saya main-main cakap. Saya memang bidang komputer, Alhamdulillah. Kita akan jimat negara ini berbilion dolar. Kita akan kembalikan kekuasaan Islam dalam hanya 1 generasi. Biiznillah. Bimasya. Tapi tahun demi tahun dah 42 tahun. Apek memeluk Islam. Apek ukur umur Apek. Zaman Nabi umur 40. Bila saya sampai umur 40. Saya pun tanya. Mana cahayaku? Mana kegemilangan yang patut aku rasa? Takkan aku nak hidup sejak aku masuk Islam tahun 80 sehingga sekarang 2023 sama saja. Sama saja. Tak ada perbezaan. Makin teruk politik Melayu. Tengok apa Tun Mahathir kata. Saya sokong apa dia cakap. Saya digunakan 22 tahun. Ada orang pergi menghina Mahathir. Banyak orang menghina Mahathir. Saya beritahu anda, saya pergi Libya. Masa saya pergi Libya, orang yang bawa saya tu memuji Gaddafi. Our brother leader memuji. Tapi selepas dia dijatuhkan, mereka meludah tempat dia. Kubur. Tak ada kubur pun dia. Mereka meludah tempat dia duduk tu. Yang bunker semua dibomkan. Saya pergi balik. Saya dijemput balik ke Libya. Allah sengaja tunjuk kepada saya apa berlaku kepada Gaddafi yang kita tahu lebih baik. Sebaik-baik pemimpin bagi utara Afrika. Seluruh Afrika. Malah untuk umat. Bila dia cuba suruh kembali kepada dinar. Atau berpisah dengan dolar. Dia yang menentang anti-Amerika. Itu yang Amerika anti dia, embargo dia. Saya tengok apa berlaku kepada Libya. Keadaan dia. Mereka kaya, mereka sejahtera, mereka sempurna. Saya diutuskan untuk cuba buat satu sistem ERP, nak kira berapa banyak Gaddafi bagi kepada rakyat dia. Dia kata banyak orang menuntut bertindih-tindih duit daripada kerajaan. Kerana tidak ada sistem. Saya kata mudah saja pasang Excel. Centralize kan. Oh, dia kata Gaddafi akan sayang kamu. Dia akan bagi kamu cek kosong. Jangan lupa kami. Pegawai tinggi sana tu tak minta apa-apa. Cuma jangan lupa saya kata saya akan buat awak jadi Raktor Universiti saya seluruh dunia tu di Tripoli. Tapi saya balik. Yang kita semua tahu dia dibom, dia dibunuh. Lepas itu mereka menghina dia. Sama jangan Mahathir hari ini. Banyak orang mencemooh dia. Siapa yang menghalang George Soros, siapa yang menghalang spekulator wang daripada menghancurkan Malaysia tahun 97, 98, yang sama mereka hancurkan Indonesia yang bakar.
Saya pergi Jakarta masa reformasi, bakar gedung-gedung mereka. Orang Cina tu semua lari. Antara adik saya tu yang lari. Kerana tunang, bakal isteri dia orang Indonesia, dia jumpa di Australia. Allah menampakkan saya bila saya musafir waktu reformasi, adalah report masih tahun 2000. 2 tahun selepas, Indonesia bakar. Ya. Malaysia diselamatkan oleh hamba Allah bernama Mahathir Mohamad yang boleh menghentikan ringgit pada $3.8 yang tak pernah dilakukan oleh dunia. Dia lawan arus. Masa itu, Perdana Menteri yang hari ini, waktu itu, bertentangan dengan dia. Ini jelas saya ada bangkitkan. Walaupun saya tak setuju dia difitnah demikian. Saya mempertahankan Anwar Ibrahim. Benda yang benar, saya kata benar. Benda yang salah, saya akan kata salah. Dan kalau boleh dibetulkan, Alhamdulillah, bil khair. Ya? Sekarang Mahathir dicemooh begitu. Oh, dia sapu wang. Dia kata, mana bukti? Semua Perdana Menteri sapu wang. Ya? Timbalan Perdana Menteri semua sapu wang. Saya boleh bangkitkan pada tahun 97 bila Mahathir dedarkan senarai semua kroni-kroni. Semua ada. Zahid ada. Hishamuddin ada. Najib ada. Mahathir ada. Ya? Siapa lagi? Keturunan semua orang. Ya? Anwar Ibrahim ada. Saya boleh namakan nama-nama sekarang yang masih hidup. Nanti saya kena saman. Mahathir dedarkan nama-nama itu. Mahathir diam. Masa tu dia nak selamatkan Malaysia. Dia tak bangkit-bangkitkan siapa yang selamatkan kamu. Ini kepada saya anggap sebagai wali Allah kerana tak ungkit-ungkitkan apa yang ungkitkan bagi pihak dia. Macam Ustaz Asyari. Kepada saya jemaah paling hebat bagi dunia bukan Ikhwan Muslimin. Saya pernah jumpa Mehdi Akif, Mursyidul Am Ikhwan Muslimin. Saya berdialog dengan dia. Tapi saya pernah juga jumpa Ustaz Abu Asyari, Muhammad Abu Ya Al-Akam. Dan saya kesimpulan, dia punya Al-Akam ini jemaah paling hebat. Diharamkan 3 kali. Dihina. Disuruh wanita dia yang berhijab tu buka. Disuruh lelaki yang berjuban sebandu buka. Siapa yang boleh suruh yang kamu kata kononnya ikut sunnah? Dan kamu semua berdiam diri. Tidak lain tidak bukan bahagian JAKIM, bahagian pusat Islam. Masa tu siapa menteri, siapa timbalan Perdana Menteri. Kamu tak sayang ke sesama umat. Oh, kononnya ajaran sesat, fitnah tu. Saya tahu, saya perhati kitab-kitab yang mereka baca. Saya tahu tuduhan atas Ustaz Syari. Bila saya buat klip, menyokong akam, ratusan orang join saya itu kerana anggap saya macam ni penyokong akam. Tidak, saya penyokong kebenaran. Kalau kamu dizalimi, saya akan menyokong kamu. Saya tak kisah kamu kasta pariah ke, bangsa Yahud ke. Kalau kamu dianiayai, kamu wajib dipertahankan. Kalau kamu yang menganiaya, saya tak kisah kamu ahlu baik ke, keturunan Nabi ke, nama Muhammad bin Abdullah, saya akan menentang kamu. Ini wajib atas umat Islam. Disuruh dalam Al-Quran. Di akhirat esok, Allah saksi. Alhamdulillah. Saya bukanlah orang layak langsung. Nak kata dosa, saya penuh dosa. Ya. Tapi saya tak boleh tahan tengok umat Islam terus-menerus menipu diri sendiri. Hidup dalam denial penuh dengan ritual. Saya tak boleh tahan dalam keadaan itu. Ya. No, enough is enough. We must change. Ya. The pendeta must go, Islam must grow. Ini teriakan daripada Al-Quran. Syekh Sufi saya kata dalam surah Yasin. Kamu boleh dengar teriakan seorang yang lari daripada luar kota Madinah menyahut, wahai kaumku, ikutlah mereka yang diutuskan, yang tidak minta apa-apa balasan daripada kamu. Itu semboyan, itu teriakan, itu seruan yang beritahu kita ada golongan yang menyeru daripada luar. Saya daripada luar. Kalau bukan saya, carilah orang daripada luar. Syekh Imran Hussein, Yusuf Hamzah, Buya Syakur, ada. Tapi kita hanya pergi ceramah kan. Saya panggil ni golongan keset. Zaman 80-an saya dah tengok dah. Dia kerja dengan Gomen, kerja sebagai hamba, kerja dengan Carlsberg. Tapi mereka bawa keset setiap malam kan. Letak keset pergi pump untuk kumpul keset sampai sepenuh. Rumah mereka hanya dengar ceramah. Ustaz Abdul Hadi masa tu. Masa itu Ustaz Abdul Hadi Awang amat popular. Wa malamatu bima anzalallah faulai qaumul kafirun. Wa ma kum bima anzalallah azam dah lupa. Itu ayat Allah, ayat Quran tu. Sesiapa yang tak hukum dengan hukum Allah, demo tu kafir. Mengkafirkan Allah. Saya bangkit ni depan Ustaz Hadi.
Oh, dia kata kita tak mengkafirkan UMNO, kita tak sebut UMNO, kita hanya kata siapa-siapa yang tak laksana hukum Tuhan, dia mahu kafirkan UMNO, kafir lah tu. Saksi. Tak apa. Bukan saya nak bangkit dunia maupun akhirat, tapi saya nak cakap sekarang kepada ustaz, kepada tuan-tuan semua, kenapa tak boleh bersatu, kenapa mempolitikkan umat Melayu, kenapa memecah belahkan. Boleh kata sekarang hanya Mahathir yang suruh bersatu. Boleh kata, dan esok jangan awak terkejut, Mahathir itu ahlu syurga, yang lain ahlu neraka. Kerana hari ini dunia boleh mentohmah dia. Dunia boleh menyatakan, oh apa dia sapu wang dan sebagainya. Dia terang-terang kata, datangkan bukti. Dakwalah dia, tangkaplah dia, Mahathir. Dan bila ada ucapan yang tekan dia mengauk keuntungan berbilion-bilion dia dan keluarga dia, dia kata datangkan bukti. Dan dia nak saman. Itu serius tu. Kalau kamu tak salah, kamu berani. Kalau kamu takut diam, kamu tak berani. Sekarang siapa yang diam? Ya? Siapa yang diam? Kita tak nampak kita fitnah masa Anwar Ibrahim difitnah liwat. Kerana saya pernah kerja dengan dia tahun 81 dan saya kenal orang dia yang tidur sebantal, saya telefon mereka. Beritahu saya, dia kata. Benar ke salah? Mereka cerita kat saya, cerita. Jadi saya kenal Anwar Ibrahim. Saya pernah kerja dia, duduk satu kereta dia driver saya. Dia bawa Citroen, saya bawa Ford Granada. Pergi pejabat Yayasan Anda, Jalan Stony, untuk mesyuarat. Saya tahu peribadi dia. Saya pun dah buat satu sesi dan saya nak tulis buku Anwar Ibrahim yang saya kenal. Bukan sama yang main di media. Dan saya pertahankan dia. Kerana Quran suruh datangkan saksi. Saya tanya orang yang menuduh dia. Kamu ada saksi? Oh, adalah abang saya kerja dengan, kenal satu kawan kerja dengan SB. SB kata gini. Saya kata itu bukan saksi tu. Datangkan 2 saksi. Kalau perempuan 4. Kerana mereka akan bercanggah. Ini bukan hamba royak ni. Ini bukan hamba royak. Ya? Datangkan saksi. Kalau tidak, sebat. Kurang-kurang 80 kali. Banyak orang patut disebat. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tarik balik tu dan kamu. Dan mereka melarang orang masuk masjid 2-3 tahun yang lepas. Tengok. Bila keadaan begitu dihina Islam kita. Bagaimana kamu boleh halang orang masuk masjid? Orang kafir pun kita tak boleh halang. Melainkan dia bersenjata. Sesiapa datang tu, dia kata, Allah kata adalah hamba-Ku yang nak sucikan dirinya. Orang sakit, orang nak mati, digalakkan pergi Masjidil Haram, mati depan Kaabah Allah. Allahumma labaik. Dia mati, kita kebumikan dia. Sains, kita tak kaji sains, kita kaji, tak kaji pun. Tanya WHO, PPIM tanya KKM kata ikut taklid WHO. Kalau WHO kata pandemik lah. Itu bukan saya nak troll KKM ni. Dengan molek-molek, kita tidak kaji. Kita kata sains akan menang, kita tak kaji sains. Sebenarnya sains kata salah. Sains kata tidak ada virus itu, barosal itu, SIM itu adalah baik. Saya tahu tu kerana saya pelajar biologi. Alhamdulillah Allah jadikan seorang apek ni masuk Islam ni daripada kalangan biologi, kimia dan fizik. Masya Allah, ilmu itu semua daripada Engkau, ya Allah. Maaf Allah. Engkau Allahku, Tuhanku. Ya, tapi kita abaikan. Saya tak boleh tahan. Biarlah saya jadi satu saksi, biiznillah, bimasya, la quwwata illa billah, hidup dan mati saya menyaksikan surat cinta Allah sampai akhir hayatku. Kalau aku gugur, kalau aku menyeleweng, potonglah aku. Ya, kalau aku menyeleweng daripada kenyataan Allah, penjarakan aku. Syekh Sufi saya kata, kalau aku menyeleweng daripada kebenaran ini, pukul aku. Jatuhkan aku. Tapi kalau aku gugur, kalau aku yang benar, gantilah aku. Kata Syekh Sufi. Teruskan perjuangan ini. Sekian. Biiznillah bihamdillah rabbil alamin. La haula quwwata illa billah. Salu wa sallim ala awliya Allah wa ashabihi wa rasuli Nabi wa waristul anbiya wa ummatun ikhlas. Semoga Allah berkati kita. Rabbana lana min lana ladunka rahmah wa hiya lana min amrina rasyada. Pertahankan kita, jaga urusan kita, dan engkaulah sebaik-baik pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.